Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabatan Perdana Menteri mengadakan Majlis Doa Selamat bagi meraikan bakal-bakal jemaah haji bagi 32 pegawai dan kaki tangan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya yang akan menunaikan fardu haji bagi tahun ini. Majlis berlangsung di Dewan Bankuet Bangunan Jabatan Perdana Menteri. Penyampaian sumbangan kepada bakal-bakal jemaah haji dari Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya disempurnakan oleh Yang Berhormat Bintulul Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Umar Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Jerudong Park Medical Centre JPMC juga mengadakan Majlis Doa Selamat bagi 8 kaki tangan JPMC dan Gleneagles JPMC yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, turut diselajurkan penyampaian sumbangan kepada 8 kaki tangan berkenaan. Konsul Agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah bersedia memberi bantuan bagi memastikan semua urusan haji negara tahun ini berjalan lancar dan teratur. Kesediaan itu disuarakan semasa kunjungan muhibah rombongan awal Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Negara Brunei Darussalam, pentadbiran dan perubatan ke Pejabat Konsul Agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Kunjungan muhibah merupakan perjumpaan tahunan setiap kali tibanya musim haji. Mengalu-alukan rombongan, Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya Putera Maharaja Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, pemangku Konsul Agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah, turut dibincangkan keadaan semasa di Arab Saudi. Dalam pada itu, proses pengendalian bagasi bakal jemaah haji negara dikongsikan semasa perjumpaan Pejabat Jabatan Urusan Haji Negara dengan syarikat Saudi Post SPL. Inisiatif Makaraut dijangka dapat memudahkan dan mempercepatkan proses penghantaran terus bagasi jemaah haji negara ke hotel penginapan dengan segala urusan berkaitan pasport diselesaikan di tanah air. Proses tersebut akan dikendalikan oleh syarikat Saudi Post SPL. Bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam diingatkan untuk sentiasa menjaga diri dan kesihatan sepanjang berada di Tanah Suci. Peringatan itu dikeluarkan berikutan keadaan cuaca bagi musim haji pada tahun ini diramalkan panas. Ibadah haji ini memang akan memerlukan ketahanan fizikal dan juga mental. Oleh itu, jemaah perlulah bijak menguruskan diri, menguruskan tenaga, menjaga permakanan dan juga sentiasa mendapatkan rehat yang mencukupi. Selain itu, bekalan rohani turut memainkan peranan penting sebelum bakal jemaah haji berangkat ke Tanah Suci. Yang paling penting bekalan rohani dan ilmu. Itu apa? Kerana para bakal jemaah haji perlu sudah bersiap-siap dengan amal-amalan ibadah sunnah, amalan ibadah yang fardu sebelum lagi ke Tanah Suci. Bila sampai ke Tanah Suci sudah boleh meneruskan, bukan barukan memulakan. Sambutan Hari Keluarga Kebangsaan tahun ini akan diadakan pada 3 Mei dengan tema Keluargaku Harapanku. Petang kemarin, Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan mengadakan majlis kesyukuran berlangsung di Masjid Ahsanul Bolkiah, Pekan Tutong.
Hadir Yang Berhormat Pengeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi selaku pemangku Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pengisian acara tazkirah bertajuk Keluarga Sakinah dibina dengan kasih, dipelihara dengan tanggungjawab yang antaranya menyentuh kepentingan membina keluarga sakinah berasaskan kasih sayang yang bukan sahaja dirasai tetapi turut dizahirkan melalui komunikasi yang baik. Kolaborasi seperti pameran pendidikan telah memperkukuhkan lagi hubungan akademik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Turkiye. Perkara itu ditekankan oleh Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa Mutlak Republik Turkiye ke negara ini semasa perasmian pameran pendidikan Study in Turkiye. Dianjurkan oleh Universiti Islam Sultan Syarif Ali Junisa dengan kerjasama SIT Connect Asia dan Unilever Education, perasmian pameran berlangsung di sebuah hotel di Ibu Negara. Dalam ucapan Tuan Yang Terutama, Profesor Dr. Hamid Ersoy juga menjelaskan pameran pendidikan memberi nilai tambah kepada para pelajar dalam meneroka bidang pengajian yang inovatif dan relevan dengan keperluan industri masa kini. Pameran pendidikan Study in Turkiye memberi peluang kepada para pelajar untuk berinteraksi secara bersemuka dengan wakil universiti dari Republik Turkiye bagi memahami syarat kemasukan dan prospek kerjaya selepas tamat pengajian. Juga hadir Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Dalam usaha menggalakkan budaya membaca serta membina masyarakat berilmu, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP melalui bahagian penerbitan dan pemasaran kembali menganjurkan diskaun mega buku DBP sempena sambutan Hari Buku Sedunia 2026. Majlis pelancarannya berlangsung di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Menyempurnakan pelancaran, Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasafela, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Diskaun mega buku DBP menawarkan potongan harga sehingga 80% bagi lebih 800 judul buku, majalah dan jurnal. Diadakan selama 3 hari, diskaun mega buku DBP dibuka bagi kunjungan orang ramai dari pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Semangat perjuangan, pengorbanan dan sumbangan sebagai imam dan pendakwah serta tokoh sejarah di negara ini akan terus dikenang terutama oleh ahli keturunan melalui buku Kembara Hayat Imam Panjang, sebuah memoir Pehin Datuk Pekerma Dewa Datuk Paduka Haji Abdul Rahim. Majlis pelancaran buku baharu tersebut berlangsung di sebuah kafe di Jalan Telanai. Pelancarannya disempurnakan oleh Dr. Awang Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Buku setebal 105 halaman ini menggambarkan kembara hayat Imam Panjang mengenai kesungguhan legenda berkenaan dalam membangun personaliti, kemahiran hidup, berjuang membangun keluarga dan masyarakat, agama, bangsa dan negara. Buku mengenai Allahyarham Imam Panjang bin Hakim atau dikenali bin Datuk Pekerma Dewa Datuk Paduka Haji Abdul Rahim ini dihasrat menjadi teladan dan seterusnya pendorong kepada generasi penerus. Radio Televisyen Brunei RTB mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Nak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja. Majlis diadakan bersempena dengan ulang tahun ke-69 Perkhidmatan Radio Brunei. Antara yang hadir, Pangeran Haji Ismail bin Pengeran Haji Muhammad Kifli, Pemangku Timbalan Pengarah Operasi RTB. Pemberikaan penubuhan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam diadakan khusus bagi pegawai dan kaki tangan Kementerian Pembangunan. Jurayawara pemberikaan diadakan di kementerian berkenaan.
Antara yang hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid, Jerayawara Pemberikaan merangkumi penjelasan matlamat serta objektif penubuhan tabung berkenaan secara menyeluruh dan berkesan. Pusat Promosi Kesihatan dengan kerjasama Bahagian Kesihatan Mulut Awam, Jabatan Perkhidmatan Pergigian, Kementerian Kesihatan menganjurkan program Senyum Komuniti Khas untuk ahli-ahli Pusat Kegiatan Warga Emas PKWE Lambak Kanan. Kira-kira 40 ahli PKWE Lambak Kanan menyertai program berkenaan. Ia antara lain bertujuan untuk meningkatkan kesedaran serta pengetahuan warga emas mengenai kepentingan penjagaan kesihatan mulut dan gigi sebagai sebahagian daripada amalan penuaan sihat. Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong mengeluarkan kompaun ke atas sebuah syarikat kerana didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rambaian 2021 Penggal 30. Syarikat Syazwanis Kontraktor dikenakan denda kompaun sejumlah $2,000 Brunei setelah membuat kesalahan melonggok dan meninggalkan sisa bahan binaan di tempat projek Kampung Pancur Dulit, Tutong. Syarikat berkenaan diarahkan untuk menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Jika gagal membayar denda tersebut dalam masa yang ditetapkan, syarikat tersebut boleh dihadapkan ke mahkamah dan jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari $2,000 Brunei dan tidak melebihi $10,000 bagi kesalahan kedua atau berikutnya boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari $10,000 dan tidak melebihi $30,000 dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali. Sukan Liga Super Malaysia, pasukan DBMM FC bakal menentang Immigration FC malam ini. Berlangsung di Stadium Tuanku Syed Putra Kangar, perlawanan akan berlangsung pada pukul 8.50 malam. Perlawanan juga boleh disaksikan secara langsung melalui saluran RTB Go.